Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, bertemu balik kita selepas 2 bulan Ustazah cuti. Dan hari ini hari pertama Ustazah akan ambil alih kelas kamu. Sepatutnya minggu lepas kan, tapi minggu lepas kita cuti kemerdekaan. Okey, tajuk hari ini kita pergi kepada sirah. Sebelum kita mulakan pelajaran, kita bacakan surah Al-Fatihah dan doa penerang hati. Okey, tajuk kita sirah hari ini ialah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa maksud dakwah? Dakwah ialah menyeru atau mengajak kepada kebaikan ataupun menasihati seseorang, menasihati atau mengajak orang lain kepada melakukan kebaikan. Contoh mengajak orang pergi solat, mengajak orang membuang sampah ataupun menunjukkan contoh yang baik dengan niat untuk mengajak orang membuat kebaikan yang sama. Okay, itu adalah maksud dakwah. Okay, dakwah berlaku kepada dengan cara dua. Dakwah Nabi ni Nabi buat melalui dua cara, iaitu melalui lisan dan melalui perbuatan. Okey, sebelum tu saya nak tanya, Nabi berdakwah secara sulit kan dan secara terang-terangan. Berapa tahun dakwah secara sulit? 3 tahun. Selama 3 tahun tu Nabi hanya berdakwah, mengajak kepada kebaikan, bercakap secara lisan, dakwah secara lisan hanya kepada kaum kerabat dan yang terdekat sahaja, dengan sahabat-sahabat karib dia, baginda. Kemudian selama 3 tahun dan pusat tempat mereka Nabi mengumpulkan mengajar kaum-kaum sahabat-sahabat karib dan ahli keluarga ni tentang ajaran Islam ialah di rumah Abi Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Okey, dakwah ni melalui dua kaedah, iaitu melalui lisan seperti memberi nasihat, memberi tazkirah, mengajar, dialog, bercerita, berdebat. Itu melalui lisan. Dan yang kedua melalui perbuatan, iaitu dengan cara menunjukkan akhlak yang mulia, memberi hadiah, menghantar utusan. Rasulullah SAW itu semasa Islam sedang berkembang ke negara luar daripada Arab, baginda menggunakan cara menghantar utusan. Contohnya, salah seorang sahabat akan dihantar ke negeri-negeri tertentu untuk menjadi gubernur ataupun tenaga pengajar ajaran Islam. Okay, itu melalui perbuatan. Tetapi sepanjang Rasulullah SAW berdakwah, terdapat banyak penentangan daripada kaum Quraisy, terutamanya ketika Nabi berdakwah di Mekah selama dakwah secara sulit 3 tahun tu, dan tambah lagi 7 tahun menjadikan dakwah di Mekah selama 10 tahun. Nabi terima banyak ancaman dan tentangan untuk menyebarkan agama Islam daripada kaum Quraisy. Yang pertama, Nabi difitnah. Fitnah dan dituduh menjadi sebagai orang gila, ahli sihir dan pemutus silaturahim. Kenapa Nabi dituduh sebagai pemutus silaturahim? Sebab orang Arab Quraisy ketika itu, kaum Quraisy Mekah ketika itu, mereka mengikuti ajaran nenek moyang mereka, iaitu menyembah berhala. Patung-patung tu kan, mereka sembah. Jadi apabila Nabi Muhammad membawa ajaran yang baru, ajaran Nabi Muhammad ni tidak membenarkan menyembah patung, tetapi hanya menyembah Allah. Dan mereka menganggap bahawa tidak boleh menyembah patung itu dan tidak boleh menyembah berhala itu adalah dengan niat Muhammad ingin memutuskan silaturahim antara ahli keluarga yang lain yang memang dah biasa menyembah berhala. Okey, faham tak? Okay, yang kedua, kaum Quraisy dia tak suka Nabi, tak suka orang Islam, tak suka ajaran pada Nabi Muhammad, maka mereka melakukan pemulauan. Sesiapa sahaja yang ikut ajaran Nabi Muhammad ketika itu akan dipulaukan. Dipulaukan macam mana? Orang Islam, orang yang Nabi Muhammad datang nak beli makanan dekat kedai, kedai tutup. Ataupun mereka tengah berjual beli ni, tiba-tiba datang orang Islam. Tak jadi nak jual dekat orang Islam tu. Tak jadi. Bila dapat tahu itu adalah pengikut Nabi Muhammad, mereka tak jadi jual. Contoh jual roti kan. Tak jadi nak jual roti. Kemudian perkahwinan. Nak kahwin, tak boleh. Bila dah tahu itu ada kaitan dengan keluarga ataupun rakan-rakan karib Nabi Muhammad, tak boleh, tak jadi kahwin. Tak jadi dikahwinkan dengan Arab Quraisy yang lain. Okey, kemudian berlaku penyiksaan. Mereka siksa orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad. Kebanyakan pengikut-pengikut Nabi Muhammad ketika itu ialah daripada kalangan orang-orang miskin dan hamba sahaya. Hamba ni adalah macam kalau kita hari ni orang gaji. Jadi mereka akan siksa hamba dia
hamba, contohlah, zaman tu orang kaya nama Muawiyah, Umayyah. Umayyah, hamba dia ialah Bilal bin Rabah. Disebabkan dia tahu je Bilal bin Rabah tu adalah pengikut Nabi Muhammad, maka mereka menyiksa Bilal bin Rabah. Menyiksa dengan cara mengheret Bilal di padang pasir, kemudian menindih dengan batu yang besar dan memaksa Bilal untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Banyak lagi siksaan yang lain. Dan mereka juga melakukan pembunuhan. Contohnya membunuh keluarga Yasir. Kan satu keluarga dia kan Yasir, isteri dia Sumayyah dan anak dia Ammar. Mereka akhirnya dibunuh. Okay. Tapi apa yang Nabi buat bagaimana akhlak Nabi, apa yang Nabi buat apabila menerima tentangan daripada kaum musyrikin ni? Apa Nabi buat? Baginda sabar, baginda bergantung sepenuhnya kepada Allah, baginda tetap prihatin dan berjiwa besar. Macam mana baginda sabar? Baginda yakin bahawa setiap ujian dalam hidup ni mesti ada hikmahnya. Jadi apa saja yang dilakukan kepada baginda dan orang Islam, baginda bersabar dan baginda minta orang-orang Islam yang lain juga bersabar. Kemudian baginda bergantung sepenuhnya kepada Allah. Hanya minta tolong Allah je. Walaupun ditawarkan dengan pelbagai ganjaran, tetapi Nabi Muhammad hanya memohon kepada Allah, hanya mohon bantuan pada Allah. Contohnya seperti ketika baginda berdakwah di Taif. Dah dibaling batu, dah dicederakan, dah diejek semua kan. Malaikat Jibril datang. Wahai Muhammad, kau nak aku doa kepada Allah supaya Allah turunkan bala pada penduduk Taif ni? Nabi kata tak payah, tak perlu, biarkan. Kemudian gunung-gunung di sekitar Taif tu berkata pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kau nak aku hempap semua penduduk Taif ni dengan batu-batu gunung aku? Nabi kata tak perlu, biarkan mereka. Aku yakin satu hari nanti mereka akan menerima ajaran Islam. Maksudnya Nabi Muhammad ni terlalu positif dan sangat bergantung pada Allah, dan dia berdoa pada Allah agar satu hari nanti penduduk Taif akan menerima ajaran baginda. Dan betul ternyata hari ni penduduk Taif adalah orang, mostly adalah orang Muslim, adalah beragama Islam. Kemudian prihatin. Macam mana Nabi prihatin? Nabi mengamalkan budaya nasihat menasihati dalam keluarga. Kalau ada di kalangan orang-orang Islam ataupun ahli keluarga baginda yang rasa tersisih ataupun dipulaukan kan oleh kawan-kawan Quraisy yang lain, maka baginda sentiasa menasihati supaya mereka bersabar dan menasihati dalam perkara-perkara kebaikan. Dan berjiwa besar, baginda sedia memaafkan sesiapa saja yang pernah menyakiti baginda dan orang Islam. Malah baginda ajar orang-orang Islam lain supaya memaafkan. Itu berjiwa yang besar lah. Orang yang memaafkan ni mempunyai jiwa yang besar. Bukan mudah untuk memaafkan setelah apa yang berlaku, setelah diseksa, dipulaukan. Tak mudah, tetapi Nabi mempunyai jiwa yang besar dan kita patut contohi Nabi Muhammad SAW. Okay, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW dalam dakwah? Yang pertama sekali, baginda yakin dengan bantuan Allah. Tak heran dah pangkat harta wanita paling cantik ditawar kepada baginda tak heran. Baginda yakin Allah punya ganjaran lagi besar, iaitu syurga. Kemudian baginda seorang yang penyayang, walaupun baginda diejek oleh kanak-kanak kan, tetapi baginda sangat menyayangi kanak-kanak. Apabila baginda jumpa je kanak-kanak daripada kalangan kaum musyrikin Quraisy pun, baginda tetap mengusap kepada kanak-kanak tersebut. Baginda seorang yang sangat penyayang. Dan baginda walaupun contohlah satu kisah tu kan, orang Yahudi ni, setiap kali lepas subuh, Nabi Muhammad akan bawa makanan yang telah dihancurkan ataupun yang telah dilembutkan, bawa ke satu tempat di sudut, di macam kawasan lorong gelap kan. Ada seorang buta yang tua dan lusuh. Nabi suap orang tua tu. Tapi orang tua tu adalah orang tua Yahudi yang sentiasa sambil dia suap makanan yang masuk dalam mulut dia, dia mencerca Nabi Muhammad, mencela Muhammad. Sedangkan dia tak sedar orang yang suap dia tu adalah Muhammad. Nabi ni sangat penyayang, dia tak kisah orang buat apa kat dia. Kan? Okey, kemudian yang ketiga, Nabi seorang yang sangat pemaaf. Baginda mudah memaafkan orang walaupun
telah dilakukan pelbagai penyiksaan lah dan fitnah. Seperti yang berlaku di Taif. Dan ada satu lagi ketika pembukaan kota Mekah, Nabi memaafkan semua orang Quraisy dalam kota Mekah tu yang pernah menghalau baginda dan orang Islam keluar daripada kota Mekah dan pernah menyakiti orang Islam ketika mereka di Mekah dahulu. Okey, hebat kan? Okey, kisah-kisah dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Yang pertama, pernah dengar tak semasa dalam tempoh pemulauan tu, sebenarnya Nabi Muhammad ni sentiasa disakiti. Contohnya disakiti oleh jiran-jiran baginda lah. Kat depan laluan rumah baginda tu, kat halaman rumah baginda tu diletakkan dengan rimbunan ranting berduri. Supaya mana-mana saja laluan Nabi letak ranting berduri semua ataupun benda-benda yang tajam lah. Supaya dengan niat supaya Nabi Muhammad tercedera. Bila Nabi Muhammad nak keluar daripada rumah, nampak rimbunan berduri tu, tak jadi nak keluar rumah, tak jadi nak berdakwah kan. Tapi sebenarnya benda semua tu tidak mematahkan semangat Nabi. Kemudian yang kedua, tengok gambar yang kedua tu. Tu gambar apabila Birabah diseksa. Bila Birabah, bukan sangat bila Birabah je, ramai lagi orang-orang Islam yang diseksa. Tapi yang paling glamour cerita ketika itu ialah Bilal bin Rabah. Sebab apa? Bilal bin Rabah ni ialah orang yang melaungkan azan ketika zaman Rasulullah berdakwah ni dulu. Kemudian Bilal ni pula ialah hamba abdi. Dia orang berkulit hitam. Hamba abdi kepada Umayyah. Umayyah ni orang kaya. Dan hamba ni dia sangat taat. Sangat taat kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tengok tu kisah, nanti kamu carilah kisah Bilal bin Rabah ya. Okay. Kemudian Sumayyah. Sumayyah pun dibunuh. Dia dibunuh, dia diikat di padang pasir, kemudian atas panas padang pasir tu. Kemudian disuruh untuk mengaku bahawa tiada Tuhan selain daripada patung-patung berhala tu. Tapi Sumayyah enggan. Sumayyah, suami dia Yasir dan anak dia Ammar. Akhirnya Sumayyah dia di perutnya dirodok dengan tombak. Okey, lagi satu cabaran dakwah ketika di kota Taif. Yang saya cerita tadi lah kan. Dibaling dengan batu hingga berdarah, tumit baginda, kemudian diejek dan dibaling batu oleh kanak-kanak di Taif. Tapi Nabi tetap mendoakan penduduk Taif. Tetap mendoakan penduduk Quraisy Mekah dan malah memaafkan mereka lagi. Betapa besar jiwa Nabi Muhammad SAW. Okey, macam mana dengan akhlak kita? Kita tengok kawan kita jatuh, kita tolong ke kita ketawakan? Kita ketawa kan, jadi bahan jenaka. Nabi Muhammad tak pernah mentertawakan sahabat-sahabat baginda. Walaupun orang Yahudi sendiri, orang Quraisy sendiri, orang kafir sendiri, malah baginda membantu, siap tolong bagi makan. Okey, ada satu kisah wanita Yahudi, jiran baginda, sakit. Wanita Yahudi tu selalu hari-hari dia akan menceria Nabi. Tiba-tiba satu hari tak ada dengar cerita celaan daripada wanita tu. Nabi pun heran, mana perempuan ni? Rupanya perempuan tu sakit kat rumah dia. Nabi pun bergegas pergi ziarah wanita itu. Nabi ziarah wanita itu. Maknanya Nabi tidak membalas segala kejahatan. Malah Nabi bersikap penyayang dan siap boleh ziarah kan. Okey. Kemudian kita kena jadi seorang yang pemaaf, bukan bergaduh, kemudian berdendam dan saling mengejek, malah memfitnah dan mengumpat. Patutnya kita menjadi seorang yang pemaaf. Kita tengok gambar budak buang sampah baju merah tu. Apa kita buat? Kalau nampak kawan kita buang sampah, kita buat apa? Buat tak tahu kan? Tapi sebenarnya kita kena nasihatkan kawan kita. Dan kita akan kena jadi yang gambar sebelah tu. Kita sendiri kena mulakan dakwah melalui diri kita, iaitu berakhlak mulia. Ambil sampah, buang. Ataupun mesti dimulakan dengan diri kita sendiri. Contoh kalau kita nak ajak orang sembahyang, nak ajak abang kakak kita sembahyang, mak ayah kita sembahyang, adik-adik kita sembahyang, kita kena mula. Kita kena mulakan solat. Okey. Rasanya sampai situ saja untuk pelajaran hari ini. Harap kamu menonton dan sekian, terima kasih. Semoga kamu beroleh kefahaman dalam pelajaran hari ini dan dapat mengamalkan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.